Bismillahirrahmanirrahim. Buku teks Bahasa Melayu tahun 5, muka surat 82 dan 83. Okay, hari ini kita akan belajar dalam bidang membaca ya. Jadi cikgu hendak membaca dan cikgu hendak kamu membaca dengan intonasi yang sesuai. Tajuk kita pada hari ini ialah Bubur Lambuk Perpaduan. Ini adalah nama petikan ya, tapi nama bubur lambuk tu sendiri adalah merujuk kepada sejenis makanan yang popular di Malaysia. Contoh makanan tersebut ialah seperti ini. Okey, ini cikgu ambil daripada sumber Wikipedia ya. Okey, kamu boleh tengok tulis bubur lambuk. Bubur lambuk atau lambut merupakan sejenis makanan yang amat masyhur pada bulan puasa di Malaysia. Ia dimasak secara bergotong royong di masjid-masjid dan diagih-agihkan kepada jemaah sebagai hidangan berbuka puasa. Ini rupanya ya. Okey. Mari kita baca. Ada satu gambar di sini. Ada 3 budak lelaki sedang berbasikal. Amin terus mengayuh basikalnya ke balai raya. Suraj dan Ahmeng mengekorinya. Atuk, bubur lambuk dah habis. Laung Amin sejurus dia menyandarkan basikal di pagar. Kami perlukan banyak lagi, Tok. Ada beberapa buah rumah lagi yang belum dapat. Sambung Suraj pula dengan termengah-mengah akibat kepenatan. Pak Osman tersenyum. Cucu dan rakan-rakannya memang rajin membantu. Mereka mengagihkan bubur lambuk perpaduan itu dengan lancarnya. Zaman kanak-kanak memang menyeronokkan. Amin, Suraj dan Ahmeng tidak pernah menolak jika diminta untuk membantu Pak Osman di balai raya. Jam menunjukkan pukul 6 petang. Masih sempat lagi bubur lambuk itu sampai ke muka pintu rumah penduduk kampung sebelum waktu berbuka puasa. Penduduk beragama Islam bolehlah menjadikan bubur itu sebagai juadah berbuka puasa. Manakala yang bukan Islam boleh menikmatinya sebagai juadah iringan makan malam nanti. Rezeki sesuap sama dirasa. Saban tahun penduduk kampung menantikan bubur lambuk perpaduan masakan Pak Osman. Sejak pagi lagi, penduduk kampung Seri Cempaka sudah memenuhi balai raya itu. Mereka bergotong royong untuk menyediakan bahan masakan, memasak dan membungkus bubur lambuk. Yang lebih membanggakan apabila penduduk kampung tidak kira agama, bangsa dan kaum tidak putus-putus memberikan sumbangan ikhlas dalam bentuk barangan atau wang. Sepakat membawa berkat. Mungkin inilah sebabnya bubur lambuk perpaduan enak dan sedap. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Kita bersurai dahulu. Jangan lupa ambil bungkusan bubur lambuk masing-masing. Ucap Pak Osman selepas siap berkemas. Amin, rakan-rakan dan penduduk kampung melangkah pulang dengan gembiranya. Walaupun penat seharian bekerja. Ingat ya, mereka berpuasa. Kemesraan terjalin indah dan perpaduan terus utuh di kampung Seri Cempaka. Jadi cerita mengenai bubur lambuk yang dimasak bersama-sama oleh penduduk kampung Seri Cempaka. Okey, di sini cikgu hendak tekankan maksud utuh, bermaksud di sini kukuh. Okey, apa yang kukuh? Kukuhnya ialah perpaduan, maknanya mereka hidup sama-sama dengan harmoni. Maaf, bukan kukuh. Kukuh. Okey. Okey, pada muka surat 83 pula kita boleh tengok contoh catatan. Ini adalah sejenis karangan jenis berformat. Okey. Kemudian Farisha, Rubini dan Syufen membuat catatan mereka sendiri tentang cerpen bubur lambuk perpaduan itu. Farisha, Rubini dan Syufen merupakan rakan sekelas kepada Amin, Suraj dan juga Ahmeng. Okey, ini rupa catatan. Catatan ada hari, masa, dan kamu perhatikan setiap masa ni menunjukkan
satu hari sahaja, iaitu Khamis 26 Mei. Yang ini bermaksud jika kita tulis, kita kena letak tahun terkini lah, iaitu tahun 2021. Okey. Jadi, kalau kamu baca, yang ini cikgu nak kamu baca sendiri. Ketika sesi Google Meet nanti, cikgu nak dengar kamu baca. Okey. Cerita menceritakan lebih terperinci apa yang berlaku semasa mereka memasak bubur lambuk perpaduan ini bersama-sama. Contohnya pada pukul 9 pagi, mereka buat apa? 10 pagi, 2 petang, 5 petang dan 5.30 petang. Kerana selepas itu mereka akan berbuka puasa. Okey, sebagai pengukuhan pada hari ini, selepas cikgu dengar kamu baca, cikgu hendak kamu jawab soalan yang telah cikgu tuliskan ini. Nanti cikgu berikan dalam grup WhatsApp. Ada 5 soalan. Tulis hari, tarikh, kemudian tugasannya ialah berdasarkan petikan yang telah dibaca dan dibincangkan, jawab soalan pemahaman berikut. Okey, pertama, perkataan juadah dalam petikan membawa maksud apa? Iaitu merujuk pada bubur lambuk. Bubur lambuk adalah sejenis makanan. Di manakah Pak Osman dan penduduk lain menyediakan bubur lambuk? Jawapannya ada pada perenggan yang ini. Ya, cikgu nak kamu cari. Tak naklah cikgu beri je terus. Kamu cari ya. Dan jawab dengan ayat yang lengkap. Kemudian yang ketiga, mengapakah Amin, Suraj dan Ahmeng mengayuh basikal ke balai raya? Kenapa? Pada permulaan petikan sudah diceritakan. Maaf. Okey, dan yang seterusnya, rangkai kata rezeki sesuap sama dirasa boleh digantikan dengan peribahasa apa? Okey, cikgu boleh bagi contoh satu di sini. Hati gajah sama dilapah. Maknanya dibelah-belah. Hati kuman sama dicecah. Hati gajah besar, kita boleh lapah dan seorang dapat sedikit. Hati kuman yang kecil pun kita sama-sama makan, cecah. Jadi bermaksud benda yang sedikit ataupun banyak sama-sama dikongsi dengan adil. Okey, yang kelima. Pada pendapat kamu, selain bergotong royong seperti penduduk kampung Seri Cempaka, apakah aktiviti yang boleh memupuk perpaduan? Maknanya benda yang kita boleh lakukan supaya kekal perpaduan dalam sesuatu masyarakat. Perpaduan ini, dengan bahasa mudahnya, mereka boleh hidup dengan harmoni dalam satu kelompok tanpa masalah. Jadi cikgu nak kamu tulis dan berikan saya satu benda yang boleh menjadi perpaduan kepada sesebuah tempat selain bergotong royong. Okey, cuba jawab. Selamat belajar dan ada soalan boleh tanya saya. Assalamualaikum.